puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pagi yang mulia ini, pagi yang berbahagia, pagi yang hening ini, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, Allah izinkan kita hari ini untuk kita berbuat kebaikan. Ya, pagi ini Allah izinkan kita untuk kita buat kebaikan. Dan pagi ini juga tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, Allah bantu kita untuk kita meninggalkan keburukan. Allah izin kita buat kebaikan, Allah bantu kita tinggalkan keburukan. Jadi ini tuan-tuan insan terpilih yang Allah pilih hari ini, jangan tinggalkan perkara ni. Aku izin kau buat baik, hari ini kita datang di tempat kebaikan. Jangan buat perkara ini. Aku bantu kamu untuk kamu tinggalkan perkara ini. Kita tinggalkan perkara yang tak baik. Jadi ini rahmat kasih sayangnya Allah mencurah-curah pada kita. Dia pilih kita daripada lorong-lorong, daripada kampung-kampung, daripada dusun-dusun, daripada desa-desa, daripada taman-taman, dikumpulkan di kita di satu tempat yang sangat mulia yang namanya masjid. Yang tuan-tuan, puan-puan, kita semua dah maklum, dalam hadis disebut apa? Nabi kata apa? Ahabbul bilad ilallahi ta'ala masajiduha. Biasa kan kita dengar tu, tempat yang Allah suka, ahabbul biladi, tempat yang Allah suka dekat dunia ni, apa dia? Masajiduha, masjid-masjid. Tanda kita disukai Allah apa? Kita berada di tempat yang Allah suka. Tanda kita ni dicintai Allah apa? Kita berada di tempat yang Allah cinta. Kalau ahabba tu kan cinta maknanya. Tempat Allah paling cinta dekat dunia ni masjid. Wa abghadul biladi ila Allah Ta'ala aswaquha. Tempat dekat dunia ni yang Allah Ta'ala paling tak suka namanya pasar. Jadi sekarang kita dibantu oleh Allah Ta'ala hari ni tak terlajak sampai pasar. Kalau pergi pasar salah ke tidak? Tidak. Kerana keperluan kita banyak kita dapat dari pasar. Ikan, sayur-sayur dan sebagainya lah. Jadi itu tempat yang Allah tak suka. Tapi ada keperluan, jadi ada baiknya. Dengan masuk ke pasar tu ada baiknya, tak mengapa. Tapi hari ini masa yang terluang, diberi kita sehat yang sempurna, kita datang ke salah satu rumah yang rumah Allah ini, tuan-tuan, tanda ini pilihan Allah. Allah izin dan Allah bantu. Allah izin dan Allah bantu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak mampu kita. Kalau azan tidak serah apa, hayya 'alas salat. Mari sembahyang, mari sembahyang. Kita kata apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak mampu kita nak sembahyang kalau tak izin kau ya Allah. Tak mampu kita nak tinggalkan perkara buruk kalau tidak dengan tolong ya Allah, pertolonganmu ya Allah. Sebab itu dalam azan pun jawabnya begitu. Jadi alhamdulillah, ya, hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk terus duduk dalam majlis ilmu yang kita dah tahu, tak apa, ulang-ulang pun tak apa. Yang kita dah tahu kerana apa? Dalam berkata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang ada disebutkan, siapakah orang mukmin? Siapakah orang mukmin yang sebenar? Yang dilabel lah sebagai mukmin sebenar, ataupun dia ni ditandakan sebagai orang mukmin yang sebenarnya. Siapa dia? Disebut daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abi Sa'id kata apa? Qala Nabi, berkata Nabi, apa dia itu? Lan yasba'a. Apa lan yasba'a? Al-mu'min disebut. Seorang mukmin sekali-kali tidak akan merasa kenyang. Apa yasba'? Lan, tak akan rasa kenyang bagi setiap orang mukmin. Yang orang mukmin yang sebenar. Min khairin, daripada buat perkara kebaikan. Apa dia perkaranya? Yasma'uhu, iaitu dia datang, dia dengar, dia belajar. Termasuklah dengar, yasma'uhu, apa dia dengar, dia belajar. Tidak ada rasa kenyang, maksud tak ada rasa cukup. Bagi orang mukmin tu, kalau orang tu dia mukmin lah, maka dia tak akan rasa cukup untuk dia terus belajar walaupun dia dah tahu. Terus dia mengulang dan terus mengulang. Begitu sekali. Sampai bila disebut dalam hadis itu yakuna muntahahul jannah, sehinggalah dia akan belajar sampai hujung dia nanti, sampai tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada jemulah. Kalau disebutkan lan yashba, maka kata tidak akan rasa kenyang bagi kita. Siapa dia? Al-mu'min, orang mukmin itu.
min khairin, daripada dia buat baiknya. Buat baiknya apa? Iaitu yasma'uhu. Boleh dia katakan dia terus mendengar dan terus belajar. Sampai bila? Hingga akhir muntaha tu, sampai dia ke jannah. InsyaAllah Allah bagi peluang laluan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis yang lain pun disebut, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma. Siapa yang cari jalan untuk jalan menuju mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. InsyaAllah Allah akan mudahkan jalan bagi dia menuju syurganya Allah. Tu man salaka, siapa yang cari-cari jalan lah. Man salaka tariqan, untuk apa? Cari satu jalan, ya telubul, untuk dia menuntut ilmu akan ilmu itu. Maka apa kata Nabi? Sahalallah. Apa sahalallah? Allah akan mudahkan bagi dia tariqan ilal jannah, jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk hari ini kitab pengajian kematian lagi kita. Yang insya-Allah ini kita terus masuk kepada apa? Tentang apa ini, sembahyang mayat, insya-Allah, mensolatkan jenazah. Ya, tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yang kita sudah biasa dengar dan kita pernah biasa sangat kita dengar dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke berapa tu, ayat yang ke-8 ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, Allah Taala sebutkan bagi kita lah, semua bagi kita lah. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari padanya, ia pasti menemui kamu. Kul innal mautal ladzi tafirru, nak lari mana tentang mati, pasti dia akan datang. Minhu fa innahu mulaqikum, tentu dia datang punya. Nak lari mana kita dengan kematian, pasti datang. Ni kita nak belajar tentang sembahyang mayat, bukan kita semua ni, bukan wajib kita sembahyangkan mayat. Tak. Bila dah ramai yang sembahyangkan, dah ada seorang pun dah lepas tanggungjawab tu. Ni. Jadi mana kita nak lari? Subhanallah. Dan kemudian Allah Ta'ala rakamkan lagi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78. Apa dia? Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kita lihat artinya tadi apa dia, iaitu di mana saja kamu berada, kamu berjihad ke, kamu tak berjihad ke, kamu ke mana kamu berada, kematian akan mendekatkan, akan dekat dengan kamu. Dia tak akan lari. Mana ada kematian lari daripada kita, dia akan terus dekat, mendekati kita. Kat mana pun kamu berada, di benteng-benteng yang kukuh ke, di tingkat-tingkat yang tinggi ke, di dalam sedalam mana pun, aynama takunu yudrikkumul maut, akan datang juga bagi kamu, itu akan zahir pada kita kematian. Dan ini persiapan untuk kita menghadapi hari-hari kematian. Dan kita akan dilakukan seperti yang kita akan belajar ni. Kita akan dilakukan, kita akan dimandikan selesai yang lepas, dan kita akan dikafankan selesai kafan. Dan hari ini kita akan disembahyangkan. Dia kalau yang persoalan yang lepas dah berhubung tentang mayat yang istimewa, ada disoalkan saya tu, apa istimewanya? Tak pernah jumpa dimandikan lalu kafan basah dengan darah, kafan basah dengan darah. Dan saya tanya pada tuan guru saya dah, Ustaz Isa Ismail Marang Terengganu, masalah hampir Semarang. Dah tak ada mana saya nak dapat jawapan ni. Saya berwhatsapp. Jadi kata kalau darah tu terus mengalir dan terus mengalir, segera dikafan dan segera disembahyangkan, jangan ditangguhkan. Pun memang mayat ni kena segerakan. Bila meninggal segerakan dimandikan. Bila dah dimandikan segerakan dikafankan. Bila dah kafankan segerakan disembahyangkan. Bila dah sembahyang jangan tunggu lama-lama, segerakan untuk dikebumikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya hari ini insya-Allah kita bermula daripada kitab kita ni lah, kitab yang saya pegang yang ada pada kita, muka surat 29 tamam. Yang kita akan menuju ke situ nanti, dan kita akan diperlakukan seperti itu nanti insya-Allah. Tidak boleh tidak. Bermula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Yang pertama iaitu niat. Bermula rukun sembahyang mayat itu, mayat ataupun mayyit, iaitu 7 perkara. Yang pertamanya niat. Niat itu dalam hati. Ketika bila dia wajib berada niat itu di takbiratul yang pertama sekali. Dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, cukup dalam hati kata aku sembahyang atas mayat ini. 4 takbir.
Fardu kifayah dan memang itu fardu kifayah dituntut bagi kita. Nanti kita jumpa lafaz niatnya di bawah situ. Okey. Secukup dengan aku sembahyang atas mayat ini. Fardu kifayah. 4 takbirat, 4 takbir tu. Jadi sekali lintas, mudahlah benar sebenarnya niat ni. Jangan disusah-susahkan. Kita lintas sekali lalu. Dah cukuplah aku sembahyang mayat ini 4 takbirat fardu dah cukuplah, tak apa. Kenapa memang wajib pun sembahyangkan mayat. Tapi wajib bagi seorang. Bila 2 orang, seorang tu dah jadi sunat. Okey, dia yang wajib, seorang yang wajib. Bila seorang dah buat, yang lain terlepas kewajipan dia. Itu fardu kifayah. Tapi sebagusnya ikut hadis yang lalu, apa dia? Dari kitab Syekh Abdul Qadir Ruhbawi, di petik hadis yang lalu. Kalau sembahyangkan mayit itu, yang sembahyangkan 3 saf, apa lepasnya? Maka yang sembahyangkan itu ada 3 saf, maka dapat syafaat daripada yang sembahyangkan itu. Syafaatnya apa? Bila imam sebut, bila imam doa, lalu 3 saf tadi mengaminkan, itu syafaat. Doanya diterima. Allahumma ighfir lahu, itu kan doa. Syafaatnya apa? Diterima, Allah ampunkan dia. Warhamhu, apa doanya? Allah kasihi dia. Doa tu diterima bila 3 saf yang mengaminkan. Okey. Allahumma ij'al qabrahu, Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyad. Contohlah ni, raudhatan min riyadil jannah. Berapa yang doa yang amin? 3 saf. Maka tu syafaat dah tu. Jadi hari ni kita cari-cari jalan lah. Mudah-mudahan nanti jenazah kita kita disembahyangkan sekurang-kurangnya 3 saf lah. Walaupun 3 saf tu 3 baris tak. Itu 3 saf 3 orang. Kalau 3 orang buat 1 saf je lah. Kalau ada 10 orang tu boleh 3 saf tu. 3, 3, 4. Ya, 3, 3, 4 3 saf lah, 1 imam, 10 orang. Gitu ya. Jadi dengan niat, mesti dengan niat. Kalau tidak ada niat maka solat tak sah. Kerana disebut innamal a'malu bin niat. Dalam hadis kan disebut sesungguhnya setiap satu amal mesti dengan niat. Jadi macam kita hari ni saya tadi masuk dengan niat iktikaf. Contohnya nah. Jadi hari ni kalau siapa yang masuk masjid tak niat iktikaf, alamak lupa pula. Tak apa, niat iktikaf. Dalam hati akan iktikaf kerana Allah. Dapat ganjaran pahala iktikaf, amal dengan niat. Jadi masuk masjid niat kerana Allah. Kalau tak niat iktikaf dapat pahala tak duduk majlis ilmu dalam masjid? Dapat. Apa kata tak dapat? Dia cuma tak dapat ganjaran pahala iktikaf kerana dia tak niat. Tapi dia duduk tu dalam majlis ilmu tetap dia dapat ganjaran pahala. Masya-Allah. Tetap dia dapat ridanya Allah. Insya-Allah dapat. Duduk-duduk ni istimewa tuan-tuan, duduk ni sekejap ni. Yukaffirul khataya kata Nabi. Duduk majlis ilmu ni sebagai penghapus dosa. Subhanallah. Wa yazidul hasanat. Duduk dalam majlis ilmu ni Allah tambah terus kebaikan-kebaikan. Dosa dihapus, kebaikan ditambah. Satu tadi dah masuk dengan i'tikaf kan, dah satu ganjaran lain. Duduk lagi. Duduk ni sebagai kafarah dosa. Yukaffirul khata. Apa khata? Hapus dosa. Wa yazidul hasanat. Allah tambah kebaikan-kebaikan. Selagi 1 saat, 2 saat, 3 saat kita duduk, terus berlipat ganda. Allah Taala kurniakan ganjaran. Dan apa? Wa buddilat sayiatikumul hasanat. Allah tukarkan. Allah tukarkan buruk kita tadi buat berapa perkara buruk? 1. Tadi buat 1 buruk. Buruk tu Allah tak buang, Allah tukar buruk tu dengan baik. Tadi buat berapa buruk? 2. Okey 2. 2 tu Allah buang, Allah tukar dengan baik. Itu buddilat sayiatikumul hasanat. Ialah kerana apa? Kerana perbuatan tuan-tuan, hari ini kita duduk walaupun 1 ayat, perbuatan kita ni menggembirakan Allah lah. Allah kasih apa? Aku buang 1 keburukan, aku ganti dengan kebaikan. Patut dibuang tak payah ganti. Buang keburukan dah lah, diganti. Buddilat sayiatikumul hasanatu. Sayi'ah tu buruk, hasanat kebaikan. Jadi kita balik. Jadi niatnya apa? Bawah tu ada lepas niatnya. Dalam hati sepintas lalu. Di ketika takbiratul ihram. Okey. Di ketika takbir yang pertama. Allahu akbar di situ. Berikutnya. Dan wajib disertakan akan dia apa? Iaitu akan dia niat itu dengan takbir yang pertama. Wajib disertakan pada takbir bermula daripada Allahu akbar. Tak apa kalau kita rasa tak boleh dapat 2 rakaat, kita bagi panjang 4. Allah. Tak boleh dapat juga nak masuk. Saja aku sembahyang atas mayat ini 4 takbirat. Tak dapat juga. Panjang lagi jadi 6. Allah jadi 6. Akbar contohlah. Tak dapat lagi jadi 8. Allah akbar. Takkan tak boleh dapat saja aku. Tak payah nak saja-saja pun tak apa. Terus je dalam hati aku sembahyang atas mayat ini 4 takbir.
Ha. Fardu kifayah. Tak apa fardu kifayah tu, kifayahnya tu. Fardu dah, kifayah lambat. 4 takbirat kerana Allah Taala tu kendian pun tak apa. Kerana Allah Taala itu kendian. Jadi kalau tak boleh 2, Allahu Akbar tak boleh. Jadi 4, Allahu Akbar. Tak boleh. Jadi 6, Allahu Akbar. Tak boleh. Jadi 8, tak boleh. 14 boleh. Ha. Sebab kita dah belajar awal dulu kat kitab kita. Muka surat apa dulu lepas tu. Tapi tentang solat fardu kan. Ya, tentang solat fardu. Ada orang yang masih berkecelaru lagi dengan solat fardu. Apa? Dalam takbiratul ihram tak dapat nak 3 perkara, tak dapat lagi nak apa 3 perkara tu. Jadi sebab takbirnya panjang sangat. Sampai 6, sampai 8, sampai 10. Tapi tak apalah, kitab kita ni musannif susun kat kita ni, tak apalah. Kalau lemah sangat sampai 14. Tak apa, panjang 14 tu. Allah 14. Takkan tak dapat saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menjadi makmum kerana Allah Taala adab kiblat lagi. Kan panjang kan? Sedangkan yang perlu 3 je. Apa dia? Aku solat fardu maghrib ada. Habis kita makmum ke imam. Habis makmumnya letak mana? Dah tak ada pula. Dah je kacau kita. Tak, makmumnya letak luar. Letak, bukan masuk letak luar apa. Letak selepas takbir. Selepas bar, makmum. Tak apa. Selepas bar, 3 rakaat. Maghrib, tak apa. Selepas bar, ada kiblat, tak apa. Selepas bar tadi, kerana Allah Ta'ala, tak apa. Yang wajib 3 je pun. Sebab itu yang, bila ni kita tak lihat dalam kita, tak, bukan apalah. Kita terlupa. Bukan tak belajar tapi terlupa. Jadi itu masalahnya. Bila diajar dalam bahasa Melayu, saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum adab kiblat apa ni? Lillahi taala kan? Panjang tu wah. Sedih tu nak habiskan tu. Apa akan jadi nanti? Tak jadi-jadi. Allah tak jadi lagi. Ini kena main-mainkan dengan syaitan. Dia kalau tak jadi sekali kita buat 2 kali, dia tak jadi 3 kali. Nanti sampai kita jumpa orang takbir banyak kali. Sampai imam dah habis Fatihah dah takbir tak sudah. Ni sembahyang mayat kau sampai 10 kali takbir ni. Padahal sembahyang isyak. Kerana apa? Kerana di situ. Tuan-tuan kita kalau orang tanyalah apa yang wajib dalam lepas sembahyang fardu, kalau saya jadi makmum, yang wajib pun 3 juga. Saja aku sembahyang, sahaja mungkin panjang, aku sembahyang fardu maghrib cukup. Jadi yang lebih-lebih baki tu 3 rakaat tu kendian. Jadi makmum kendian. Adab kiblatnya kendian. Lillahi ta'alanya kendian. 3 yang penting. Tapi kalau boleh serta tak apa, tu terbaiklah. Jadi ini dalam sembahyang mayat pun begitu. Kalau tu boleh panjang sampai kadar 14 tu boleh pakai lah tu kalau ikut dalam solat fardu 14. Jadi panjang sangat tu, kacau je orang sebelah kan. Orang sebelah dah habis surah Al-Fatihah dia masih takbir panjang Allah. Orang sebelah wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ayat berapa? Takbir tak sudah. Suruh dia balik je lah. Okey, tak apa. Belajar-belajar sembahyang. Kalau pun sembahyang dia tak sah, orang sebelah sah. Kalau ada 50 orang, semua tak sah. Ada satu yang sah pun dah cukup dah. Terlepas. Tapi kalau 50 orang yang ada tu, 50 tak sah tu tak terlepas lagi. Ada cerita dia nanti. Dan wajib padanya niat fardu. Dan wajib padanya niat fardu. Jika yang sembahyang itu kanak-kanak yang mumayyiz. Jadi disertakan niat fardunya kerana fardu kifayah tu cukuplah dengan fardunya. Kalau yang sembahyang itu kanak-kanak yang mumayyiz. Jadi bagi kita yang dewasa cukup dengan aku sembahyang atas mayat ini. Aku sembahyang atas mayat ini, kan? Kita kata gitu. Okey. Fardu ni memang kita ini memang dah jelas kita bagi kita dalam hati pun kita kata ini memang fardu kifayah. Kifayahnya tak payah sebut, tak payah kan tak apa fardunya. Tapi ini kalau kanak-kanak maka begitu juga perempuan sekalipun kerana gugur fardu dengan keduanya pada ketika ketiadaan lelaki. Tengok sini. Ini perempuan dan lelaki, perempuan dengan kanak-kanak tak sembahyang tak apa. Dia tak dituntut pun dalam masalah kita. Tetapi bila tak ada lelaki, bila ada lelaki yang mumayyiz, kanak-kanak mumayyiz, dia tahu belum balik pun mumayyiz. Orang perempuan tadi tak lagi untuk dia seorang, dia kena yang mumayyiz tu dulu, lelaki dulu. Bila mumayyiz tak ada, maka habis, maka di ketika itu jadi jatuhnya fardu pada perempuan. Seorang pun tak apa.
Kerana semua tak tahu. Nak sembahyang mayat tak tahu, seorang pun tak apa. Jadi fardu tu akan jatuh. Tapi bagi lelaki semua fardu kifayah. Lelaki semua fardu kifayah. Bila ada seorang yang lelaki buat, maka kalau ada 1000 orang, yang 999 semua tak berdosa. Ada 1000, seorang je buat. Yang lain semua kelepas, bawah tangga, bawah pokok. Seorang je buat. Yang lain nanti sedia nak tolong angkat dia. Tak apa. Yang lain tu semua tak berdosa. Kerana ada seorang buat. Dia cukup. Dia bukan dituntut fardu kifayah berjamaah, tak. Sembayang jenazah fardu kifayah, bukan berjamaah. Jadi kalau seorang yang buat, maka 999 tak dosa. Tapi yang buat tu tak berapa ganjaran pahala kita tak tahu berapa banyak. Begitu sekali. Jadi yang tak buat tu tak malu ke apa? Agak tak malu Tak tahulah kalau dia tak malu. Takkan dia biarkan seorang yang kesian. Dia tak malu. Kalau lagu tak malu tu ada tu. Ni kat sini ada Kori. Dulu saya sekolah ada satu lagu tak malu. Dia kata, Ustaz ngajar. Ini kisahnya tok guru ngajar ngaji pakai kain puli kacap gajah. Nampak bulu kakinya tak malu. Itu tak malu. Itu bukan cerita. Itu ngaji. Saya tak ada lagu. Aduh. Rupanya bila faham apa Pak Guru. Rupa cerita cikgu ngajar ngaji. Nampak bulu kaki apa dah. Takkan datang 1000 orang seorang je yang sembahyang. Tak malu. Itu kalau 1000 yang sembahyangkan. Bagaimana agaknya syafaat pada si mayat. Allah. Sekarang dalam hadis yang lepas tuan-tuan. Kalau 3 saf. Kalau 40 orang. Kalau 100 orang yang sembahyangkan kita. 3 saf mungkin tak sampai 100. Tapi ada 3 saf. 3 saf mungkin tak sampai 40. Ada 3 saf. Akhirnya dah jumlah yang sedikit. Mungkin tak sampai 40. Tapi kita buat 3 saf. 99 ke? Mungkin. Dapat syafaat daripada yang hadir sembahyangkan. Ini kalau 100. Sampai dalam hadis yang lepas. Dan 100 orang. Dan ini kalau 1000 je lah. Banyak sangat. Mungkin 500 orang. Takkanlah 50 aja yang sembahyang. Kalau 500. Kalau 50 yang datang. Takkan 5 yang sembahyang. 45 lagi bagaimana? Datang untuk sembahyang mayat. Kalau kita nak besok sembahyang kita, mayat kita disembahyangkan kita. Orang yang ada kat sini memang kita sayang nak lepaskan peluang kan. Nak rebut berapa kirat tu? 2 kirat, 1 kirat macam gunung Uhud besar ganjaran pahala yang Allah telah sediakan. Okay, jadi dalam ayat ini kita lihat orang perempuan jadi fardu kifayah bagi dia solatkan jenazah kalau dah tak ada orang lelaki. Dah tak ada lelaki, dah tak ada lelaki balik, dah tak ada lelaki mumayyiz. Dan itu ayat nak mudah faham, kita potong kat situ. Selagi ada lelaki, bagi dia nak sembahyang boleh tak? Boleh. Okey, tak ada masalah. Kerana lelaki saja yang melepaskan fardu kifayah itu. Perempuan tak melepaskan. Dan bila dah tak ada semua, maka perempuan ini kena niat sembahyang mayat. Niat sembahyang itu fardu kifayah. Jatuh pada dia walaupun seorang. Okay. Gugur fardu kifayah. Keduanya ketika ketiadaan lelaki. Mayat kita masuk perempuan tadi, dia tak ada dituntut pun. Kalau ada lelaki. Kalau tak ada lelaki, habis semua, maka dialah jadi orang yang patut menyembahyangkan akan mayat itu. Tetapi yang gugur fardunya, fardu dengan perempuan itu pada ketika ketiadaan kanak-kanak. Okay. Pada ketiadaan tadi lelaki yang mumayyiz. Sampai mumayyiz pun dikira. Mumayyiz belum akil balik tuan. Belum lagi. Dia kena dulukan untuk solat mayat. Tapi budak-budak sekarang, darjah 3, darjah 4 dah pandai sembahyang mayat dah. Sebab bekas sekolah belajar. Tapi kalau dia ikut betul-betul lah. Berikut dan tiada wajib ta'yin mayat dengan namanya. Cukuplah ini. Apa maksud? Tiada perlu ditakyinkan. Yang meninggal farudin. Usalli ala hadal mayyitil farudin. Tak payah. Tak payah ditakyin. Usalli ala usalli ala mayyitil farudin. Contoh. Aku sembahyang atas mayat farudin. Yang mati Faridah. Sah tak sembahyang? Tak sah. Tapi kalau dia kata usalli ala hadha. Okey. Ini. Bila ada ini, dia sebut farudin. Yang meninggal Zamli. Contoh lah. Sah tak? Sah. Nama salah tapi ini ada. Ini ada. Ini ayat yang kita nama yang sebut yang meninggal farudin. Yang meninggal Syed Zamli. Jadi salah orang. Lah salah. Ini salah orang. Tapi sembahyang tadi sah tak? Sah kerana ada ini. Kerana ada ini. Kalau kita buang hadha tu, jaga-jaga.
Buang hadza mana isyarahnya tak ada. Takut yang lainnya meninggal. Gitu. Jadi disebutkan dan tiada wajib, tak wajib lah ditakyinkan. Tapi kalau kita tahu dah ada yang meninggal tu ada kat situ, kita cakap ini dalam hati, tak apa. Mayat ni kita khususkan, kita takyinkan. Apa takyinan? Kita tentukan siapa dia. Tapi kalau tak dia, kita jauh-jauh datang ada mayat, kita pun datang numpang, ada kematian, kita pun suka menyembayangkan mayat, tak tahu yang meninggal ke perempuan atau lelaki. Kita cakap sembahyang atas mayat ini cukup. Okay. Maknanya cukuplah, kita tak tahu, tak payah tanya meninggal lelaki perempuan, nak sebut hadza dengan hadhihi, hadza je pun tak apa. Okey. Dia boleh diterima walaupun hadza untuk lelaki, hadhihi untuk perempuan. Okey. Tapi kalau dia umum kita tak tahu ni, kita guna lelaki. Dia akan merangkum pada perempuan. Begitu juga dengan percakapan kita hari ini. Dengan Quran juga. Kalau ayat Quran tu untuk lelaki, dia akan diterima untuk perempuan. Tapi kalau untuk perempuan tak diterima untuk lelaki. Contoh, cerita tentang haid, lelaki tak boleh pakai ayat tentang haid. Kan? Dan lagi kalau tentang sembahyang contohnya kan, semua kena pakai, kena ikut walaupun ayat itu kepada lelaki. Kalau tentang wuduk, walaupun bentuk ayat kepada lelaki, semua kena wuduk perempuan. Wuduk tak, perempuan tak payah wuduk lah, kata tak ada cerita pun, itu lelaki tak. Bila lelaki dia kena pakai, bila kena perempuan lelaki tak pakai. Okay? Mana? Dan tiada wajib ta'yin mayat dengan namanya atau dengan lelaki atau dengan perempuan. Maksud jangan ditetapkan. Takut salah nanti. Takut yang kita tetapkan lelaki dan perempuan pun yang meninggal lain, lelaki atau perempuan. Dan jika dita'yin akan dia dan tersalah ia padanya dan tiada isyarah. Okey. Sini. Apa maksud tiada isyarah? Maksud kita tidak lepas, tidak dalam niat tu, tepi tu. Usalli 'alal mayyit. Contoh, usalli 'alal mayyiti, dia buang hadza. Hadza tu sangat penting dalam niat tu, kerana ini. Kalau disebut usalli 'alal mayyitil hadir, cukup mayat yang ada, tak apa. Okey. Usalli 'alal mayyitil aminah, hazanya tak ada ataupun hazi tak ada. Yang meninggal rupanya Fatimah. Ni jadi orang lain nanti ni. Ni jaga. Tapi kalau dia memang tak tahu nama orang, memang dia tak pernah ingat nama, Fatimah pun lagi panggil Mina, Mina pun panggil Fatimah, Aisyah pun samalah. Jadi memang itu lazim dia pun tak selalu mudah mengenal nama, tak apa bagi. Okey, jadi yang penting ni ta'yin kena jaga-jaga. Kalau ditakyin salah maka kita ambil yang umum je. Usalli ala hadza, tu hadza tu lafaz tu. Hadza tu yang dikata isyarah Kalau kata awal tadi kan. Dan jika ditakyin akan dia dan tersalah ia padanya dan tiada tiada diisyaratkan kepadanya, tak ada hadza tu, tak ada hadis. Tu jadi batal. Dengan kata ini maka ini tu makna hazi dah tu dalam ayat tu. Ini mayat penting, ini penting. Ini mayat penting. Niat untuk lelaki. Tetapi kita ada kata ini mayat, tak apa. Niatnya ni aku sembahyang mayat lelaki, tapi ada ini tu tak kira lah. Ini dah mayatnya lelaki ke perempuan. Ini mayat Aminah, tak kira ininya tu, ininya. Tapi yang meninggalnya tu Fatimah contohnya. Jadi ininya tu yang dipakai. Itu isyarahnya tu, itu dipakai menjadi keesahan akan sembahyang itu. Tapi kalau ininya tak ada, kemudian kita khususkan pada lelaki, rupa yang meninggal perempuan, ininya tu tak ada, maka dia nak jatuh kepada siapa? Jadi itu salah. Kita tak ada perkataan ini, isyarah tak ada. Kita tentukan namanya Ahmad, yang meninggal Muhammad. Itu pun jaga. Jadi penting pada ini. Dah biasalah tuan-tuan, ni kita ulang aja, semua dah tahu dah kat sini, tak ada masalah, insya-Allah. InsyaAllah semua dah okey dah. Maka dikata tiada sah sembahyangnya. Inilah lafaz niatnya usalli ala hadza. Itu yang ditekankan, hadza itu. Kalau perempuan hadhihi. Kalau hari ni kita tersebut hazihi. Tersebut hazihi kan. Untuk perempuan kan. Tapi yang meninggal lelaki. Sah tak? Sah. Ini. Tak apa dipakai juga. Kerana ini tu. Dia pun tak kira lah hadza ke hadhihi ke. Dalam hati pun kita pun tak sebut pun lafaz ni. Kita sebut takbirnya Allah. Ini lafaz, ini lafaz. Lafaz ni sunat. Yang wajibnya dalam hati tu. Dalam hati tu kita kata ini kan. Usalli ala hadhil mayyiti, itu sunat, sebut tu, tak sebut tak apa. Sama dengan lafaz sembahyang usalli
fardhul isya'i arba'ah itu sunat, yang wajibnya dalam hatinya. Sama juga lah ni, sebab apa tadi atas niatnya dalam hati, kerana setiap satu perbuatan perlu dengan niat. Takbiratin fardhul kifayah lillahi ta'ala. Kalau kita jadi imam maka imaman, kalau jadi makmum maka makmum lah. Kalau nak sembahyang sorang-sorang pun tak apa. Nanti kita bincang sedikit masalah. Kadang-kadang ada yang sembahyang terlewat datang, masbuk. Sembahyang jenazah pun masbuk, apa nak buat tu? 4 takbir ni, apa ni? Jadi nanti insya-Allah kita jumpa. Rukun yang kedua, apa ni, iaitu yang kedua, berdiri betul bagi yang kuasa berdiri jika sembahyang itu kanak-kanak dan perempuan sekalipun. Okey, habis sampai situ mudah. Berdiri betul bagi yang kuasa berdiri. Orang yang boleh berdiri, dia sembahyang mayat dengan duduk, hukum sembahyangnya tak sah. Orang yang berdiri, boleh berdiri, dia sembahyang mayat dengan duduk, hukum sembahyangnya tak sah. Fardu kifayah ini kena tunaikan dengan berdiri. Duduk ya tak sah. Jadi kalau ada 10 orang sembahyang, ada 3 orang tak faham, 7 orang sembahyang betul berdiri, 3 orang sembahyang duduk, dia pun tak faham, dia ingat sembahyang sunat, duduk je. Sembahyang 3 tak sah, sembahyang mayat terlepas tak? Lepas, kerana ada berapa? Ada 7 orang. Begitu je, tak apa. Yang tak lepas, yang seorang, yang dia tak baca, ikut dia. Ada 10 orang, yang 8 orang ni tak baca pun, dia ikut dia. Imam takbir, dia takbir semua. Dia tak baca pun. 2 orang pun betul, cukup lah. 2 orang tu cukup sangat. Yang lain tu cuma dapat perbuatan. Perbuatan dia diri je lah. Takbir angkat tangan sunat. Yang penting bacaannya tu. Jadi begitu berdiri betul, mesti berdiri tu, mesti berdiri. Kalau boleh berdiri. Kalau dia boleh berdiri dengan menyandar, dia pun kena berdiri juga dengan menyandar. Habis dia sekejap dia sampai sembahyang tak sampai 5 minit pun. Kalaupun dia tu kanak-kanak, kalau ada orang dewasa, adakah kanak-kanak itu fardu kifayah? Tak. Dia tak dituntut. Perempuan, kalau ada orang dewasa, adakah orang perempuan tu disunatkan fardu kifayah juga sembahyang? Tak. Tapi dia tak fardu kifayah, dia kata aku jadi sunat. Kata dia lah, dia kata aku jadi sunat. Adakah perkataan aku jadi sembahyang sunat aku ni kerana fardu kifayah orang lain dah buat? Adakah dia boleh sembahyang dengan duduk? Tak, sebab itu dia kata walaupun kanak-kanak, walaupun perempuan. Asalnya dia tak dituntut dia. Dia tak ada masalah pun. Kalau tak ada orang dewasa, baru kanak-kanak jadi fardu kifayahnya jadi jatuh pada dia. Okey. Dia tetap kena dengan berdiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lihat, kita cari masalah, bukan cari hal, cari masalah ni. Okey. Dalam sembahyang tadi, nak mula sembahyang tadi. Okey. Bagaimana kalau tadi kita niat sembahyang tadi. Dalam sembahyang kan kena sertakannya lah niat kita. Tiba-tiba yang mati ada 7 orang. 7 orang sekali nak buat 7 ni, baik kita sekali arung je lah, kan? Sekali arung yang susun, lelaki, khunsa, perempuan. Mana yang terdekat dengan imam tu, itulah saf yang pertama, lelaki, perempuan. Kalau ada 7 orang. Ini ada masalah kalau sembahyang mayat ramai. Pastikan ada berapa orang. Kalau mayat itu 7, dia niat sembahyangnya 6. Aku sembahyang atas 6 mayat ini. Ini 6 mayat ini. 6. Mayatnya 7. Apa hukum sembahyang mayatnya? Tak sah. Kena ulang semula. Tak sah kerana mayatnya 7. Dia sembahyang 6. Tapi mayatnya itu 7. Dia ni macam ada lagi seorang, rupanya satu lagi hantu mana numpang tak ada dalam dah. Sembahyang sekali saja aku sembahyang atas mayat 7 ni. Tu penting jumlah, pasal kita menjumlah. Okey, kalau tengok ini mayatnya berapa ni? 7. Kita niat 6, maka sedar lebih satu sembahyang semula. Tapi kalau 7 kita niat 8. Aku sembahyang atas 8 mayat. Kena tu. Tak iya. Okey. Kalau ikut dalam soal sembahyang, dia campur je terus mayat-mayat tu. Tiflah ke tifli terus sembahyang mayat ni je, tak ada mayat ni dewasa, tiflannya untuk lelaki, tiflun lelaki, tiflahnya untuk perempuan, tak ada, terus saja sembahyang mayat ini 9. Kita dah tahu jumlah itu, penting tu kat situ. Ditayinkan jumlahnya. Okey, cantik.
Nak ngira lagi, biro apa, nak ngira kena hempit kita dah ke mana kita dah. Sok mana kita pergi. Jadi aku macam ni. Jadi aku sembahyang atas semua mayat ni. Semua mayat tu. Jadi dah tak boleh nak kira. Boleh yang ramai macam kat Mekah memang dikumpulkan. Kita pun nak sembahyang kan. Semua sekali, jamak lah semua sekali atas mayat. Tak, jangan dijumlahkan kat situ. Tapi kalau dijumlahkan, kalau mayatnya 100, kita aku atas sembahyang 101 mayat. 100, okey sah. Kita agak-agak ni 100 ni. Kita rupanya yang meninggal 101. Kita pun sembahyang untuk 100. Apa hukum sembahyang yang sama-sama semua dari niat? Semua tak sah. Kena ulang semula kerana kurang. Tapi kalau ada seorang aja yang niatnya betul, Pak Imam lah memang niatnya betul. Cukuplah, yang lain tak betul tak apa. Seorang tu pun dah cukup lepas. Seorang yang sembahyangkan mayat 10 orang. Patut tak? Tak patut. Gitu. Dalam masalah ta'yin tu jumlah. Silap. Dia kalau 9, kita niat 10, tak apa. Jangan 9, niat 8, sembahyang semula. Okey. Itu kalau dalam itu boleh sebab kita dah agak semua yang ada. Semua mayat yang ada. Tak boleh nak kita pun tak tahu panjang semua tak tahu. Tapi ikut susunan kalau boleh disusun dewasa, kanak-kanak lelaki, khunsa, kanak-kanak perempuan, perempuan dewasa. Okey. Susunan. Kalau dalam kitab ni kalau kita rujuk dalam kitab Misbahud Duja, dia bagi contoh sebut bilangan. Tapi kalau tak, kita cakap ya atas mayat semua, tak apa dah, okey dah. Atas semua mayat dah selepas dah. Jadi terlepas daripada bilangan. Kalau bilangan takyinnya tu jaga-jaga. Dia kena kita tahu memang mayat-mayat dia. Memang lebih tu. Jamakkan aja. Atas semua mayat dah. InsyaAllah lah, mudah-mudahan diterima. Tapi kalau mayat tu satu. Apa pun, apa yang saya ambil, saya senang banyak mungkin. Jadi, bukakan ramai. Biasanya imam akan tahu berapa jumlah jenazah. Imam tahu. Apa kata, ini, cakap orang. Bagi tahu. Dia kata, kita semua yang mengikut niat imam. Itu pun ada pendapat gitu. Tapi dia sekarang mengikut niat, bukan mengikut niat sendiri-sendiri. Wajib diniatkan bagi sendiri-sendiri. Sebab dia niatnya sendiri-sendiri. Tapi memang ada tu, memang ada begitu. Itu betul tu Haji tu. Kita dah tak boleh kita mengikut niat imam. Tadi tu betul, ada qaul tu, ada pendapat tu. Tapi bagi kita yang sembahyang, dia niat tu, niat dalam niat kita sendiri. Tapi dia tak boleh tadi mengikut niat imam. Itu ada mungkin ada pendapat yang mengatakan tu. Allahumma salli ala. Senangnya aku sembahyang atas semua mayat yang ada. Lepas kita niat kita sendiri, niat kita. Atas mayat yang hadir ni semua, yang hadir, yang ada semua. Boleh tu. Tapi kalau atas mayat ini satu, atas satu mayat, rupanya mayat ada dua. Ini tak sah dia. Senangnya atas mayat ini semualah. Selamat, kita cari jalan selamat. Boleh insya-Allah lah. Tak boleh jawab lah Kak Ainun. Macam itulah kalau kita satu. Memang biasanya dia akan kat sana pun kita tengok memang beramai. Dia keselosong orang laju ya Ustaz. Kita jamak lah atas mayat-mayat yang ada ni. Itu dalam hati je sekali lintasnya sebenarnya atas mayat ni semua. Pun kita tak kata dengan lafaz. Dia dalam hati. Okey, itu anda kata jenazahnya kita takyinkan dengan bilangan ya. Senang jamaknya semua sekali. Macam tu. Kalau ditanyakan dengan bilangan, kita nanti akan jadi antara sah dengan tak sah. Dah kita sembahyang, kita ragu-ragu ni. Ni tadi macam 8 ni, kau macam 9 ni. Macam 10 tak ni apa? Tak ada. Dia nak kena takyin tu betul-betul jumlahnya tu. Tahu. Kalau tak tahu biar lebih. Biar lebih. Okey, pernah tak kita kalau kita datang sembahyang kita jadi orang muafiq. Okey. Ada masalah macam ini satu. Sekarang kita tengah sembahyang jenazah, sama-sama takbir. Kita orang muafiq. Imam takbir, ala hadzal mayyit, imam Allahu akbar. Imam pun baca Fatihah. Okey. Kita pun baca suratul Fatihah sama. Imam pun takbir kedua untuk apa? Selawat kan? Okey, kita masih lagi
dalam takbir satu. Imam dah takbir dua tadi. Pastikan imam takbir dua sebelum imam masuk takbir tiga untuk doa, kita dah takbir dua. Kalau kita masih lagi bismillah, 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 imam dah takbir dah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, bismillah lagi. Imam takbir satu, Allahumma ighfirlaha warham, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fan wa akrim. Imam dah jalan, kita tertinggal tu. Jadi hari ni orang yang muafiq batal sebenarnya, kerana dia dah tertinggal. Dia patut takbir pertama, imam dah masuk takbir untuk solawat, dia dah selesai Fatihah, dia pun takbir untuk solawat. Okey, imam mula takbir untuk doa, dia pun takbir untuk doa. Jadi imam dah takbir solawat, dia masuk Fatihah. Imam masuk takbir untuk doa, dia belum masuk takbir solawat, sebenarnya dia batal. Berbeza dengan kita datang, kita masbuk, okey, kita masbuk. Imam dah baca Fatihah, kita pun baca Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Kita pula baca Allahu Akbaru kabirun. Dia buat apa pula kabirun? Contoh tak adalah. Boleh tak nak baca? Boleh juga tu. Ada pendapat kata boleh, tak ambil macam mana. Tapi kita terus main ayat ni nak cepat dia. Imam dah takbir, kita belum datang, kita lewat. Kita lewat, imam dah nak habis Fatihah. Kita pun takbir, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam takbir untuk salawat. Adakah kita kena habiskan? Tak ada. Okey, ni masbuk. Berbeza dengan tadi. Kita teruskan Fatihah, kita terus ikut takbir untuk salawat. Fatihah kita di mana? Fatihah kita ditanggung oleh imam. Kemudian kita salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Begitu. Jadi nanti bila imam bagi salam, kita terus bagi salam. Fatihah kita takbir yang pertama tadi kita berada dalam Fatihah tak habis. Sekarang kita datang, imam takbir salawat. Kita takbir Allahu Akbar, kita takbir Fatihah. Imam takbir salawat. Imam takbir Allahu Akbar, imam nak takbir doa. Kan? Kita baru takbir salawat. Kemudian imam takbir untuk bagi salam. Kita baru takbir doa. Imam bagi salam. Kita berapa takbir lagi belum ada? Kita tinggal berapa takbir? Satu. Di ketika itu, kita punya takbir ada satu lagi. Allahu Akbar baru Assalamualaikum. Ini masbuk, sama dengan kes sembahyang berjamaah. Jangan dikejar. Jangan dikejar. Kita tak boleh kejar sembahyang dia, tak boleh. Kita kedudukan takbir ikut serta dengan takbir imam tu. Tapi kita ke belakang, kita tertinggal satu. Kemudian imam bagi salam, kita selesaikan satu lagi takbir. Kalau kita datang pula, kita takbir. Sama, kita Allahu Akbar. Imam ditakbir doa. Kan tertinggal dua kan? Kemudian kita baru takbir Fatihah. Kemudian imam ditakbir salam, ditakbir untuk bagi salam. Kita baru ditakbir salawat. Imam bagi salam, apa kita nak buat? Nanti ada lagi dua lagi takbir untuk kita. Takbir untuk doa dan takbir untuk salam. Mana lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Masalah masbuk. Kita yang datang lewat tadi, imam dah takbir pada takbir satu, untuk takbir atau ihram dia, untuk dia masuk Fatihah kan? Okey. Kita pun datang, kita takbir. Imam dah di ujung Fatihah lah, senang. Kita baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Imam pun Allahu Akbar. Imam nak takbir apa tu? Imam nak takbir salawat kan? Okey, di ketika itu adakah wajib kita habiskan Fatihah? Tak, tinggalkan. Kita masbuk. Fatihah kita ditanggung imam. Kita terus takbir untuk imam punya takbir salawat. Kita punya tu takbir apa tu? Takbir salawat. Pasal kita masbuk, kita dapat tadi. Okey, itu masbuk satu lah. Terus berjalan sama. Ni masbuk ni, kita datang, kita takbir Allahu Akbar. Imam sekarang berada sedang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita Fatihah. Kita masbuk Fatihah. Jadi kita datang tadi, kita baca kita punya Fatihah, selesaikan. Sama dengan salawat imam. Masbuk. Jadi kemudian nanti imam lagi salawat untuk doa. Imam takbir ketiga untuk doa. Kita baru takbir 2 untuk selawat kita. Imam takbir 4, dia nak baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wala. Kan ada doa tu je. Lepas imam bagi salam. Kita baru takbir selawat. Baru 2. Jadi apa tugas kita? Kita bagi salam. Tak sah kerana kita punya belum betul lagi. Jadi kita selesaikan kita punya. Jangan kita potong laju. Allah nak kejar 4. Jangan Ini ada kata memang kita tak sah. Kita kejar. Kita makmum. Apa kita kejar? Ikut satu stepnya. Bila kita tinggal, pula kita punya baca doa panjang. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir. Apa? Yang soal tu.
Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fan wa akrim nuzulah. Lagu ni, wa wasi' madkhalahu. Dan banyak lagi, banyak. Tak habis-habis. Mayat dah diangkat. Dah lemas buk. Angkat, kita pun ikut. Bila mayat dah diangkat, apa kita ikut Syafi'i, teruskan. Kerana ada mazhab yang lain, bila dia diangkat, dah tak ada lagi sembahyang. Jadi batal. Jadi kita cepat. Sembahyang mayat ni, sembahyang yang kena segerakan. Dan sampai begitu tuan-tuan, hari ini, kalau asar masa panjang, masuk asar, dah dimandi, dah dikapan, dah disembahyang, terus kebumikan, kendiankan asar, kerana panjang. Terus kebumikan. Kalau dia sampai hujung, ambil hujung, hukumnya maka melambat-lambatkan. Jangan begitu. Kalau asar masa panjang, dah siap, kebumikan itu. Kerana wajib segera. Semua diwajib segera. Mana ada sunat segera? Wajib segera mandi, wajib segera kapan, wajib segera sembahyang, wajib segera tanam. Pernah tak dekat masjid kita jumpa ni live ni, takut salah bicara ni Tuan Haji Latif. Mayat dah datang lah. Datang belum zuhur lagi dah nunggu. Dia nunggu waktu. Selalu tak pernah datang masjid. Hari ni dia nunggu waktu. Belum azan dah duduk kat belakang, dia duduk kat belakang. Kemudian kita pun datang sembahyang zuhur. Datang sembahyang sunat lagi, sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur kita lagi bertahlil wirid lagi. Lepas tu sembahyang sunat lagi. Apa hukum dia tu? Nak tahu ada pendapat kata haram melambat-lambatkan tu kes. Hukum sembahyang sunat lepas zuhur, hukum dia apa? Sunat muakkadah kan? Hukum menyembahyangkan mayat tu hukumnya apa? Fardu kifayah. Itu kena dulu kan? Dulu kan. Doa pun boleh nak cakap Allah maghfirli wali walidayya warhamhu. Allah maghfirli wali walidayya warhamhu. Doa mak bapak je dah. Rabbana atina. Cukup angkat sembahyangkan. Di ketika itu doa tu boleh. Doa lepas sembahyang memang pun dituntut. Tapi itu sunat. Sana ada fardu kifayah yang tunggu. Kenapa dibiarkan? Seelok-eloknya lepas bagi salam, tak doa pun tak apa. Diri angkat terus sembahyang. Bila nak sembahyang sunat buat dia zuhur, nanti belum habis asar balik uruskan jenazah. Bukan nak duduk kubur lama-lama, nak masuk kubur ke apa? Sembahyang sunat selepas zuhur nanti pukul 4 pun boleh. Kenapa pukul 4 sembahyang sunat selepas zuhur? Saya uruskan jenazah. Tak apa, afdal uruskan tu dulu. Jangan kata dituntut sembahyang sunat sebelah lepas zuhur. Tak. Sembahyang sunat sebelah zuhur itu sunat yang sunat arba'ah. Bagaimana? Apa? Muakkadah. Sunat muakkadah. Ba'diyah tu sunat muakkadah yang hayat arba'ah tu dalam rukun-rukun tadi tu. Itu dituntut muakkad, diberatkan. Yang sana tu fardu. Jadi jaga-jaga kat situlah. Kita taklah buat macam tu. Insya-Allah. Ni dalam kes mendahulukan dalam kes sembahyang tu. Untuk sembahyangkan dia. Kalau dia dah ada di situ, kena buat dia selepas Jumaat. Sebab apa? Lepas sembahyang tak tunggu, jangan tunggu. Kalau sebelum, kita tinggalkan. Ambil sembahyang Jumaat dulu. Yang fardu ain dulu. Yang fardu ain dulu. Lepas fardu ain, baru fardu kifayah. Fardu ain yang Jumaat tu. Selesaikan Jumaat tu. Tak apa masa. Itu adalah keringanan bagi dia. Itu istimewa bagi orang nak kata terlepas tu, bagi istimewa bagi dia lah. Dengan izinnya Allah, insya-Allah itu hari-hari yang mulia. Mungkin hari-hari yang hari ini Allah Ta'ala kalaupun mungkin berat demi dosanya, diringankan azabnya, dilepaskan seksanya. Itu insya-Allah mudah-mudahan saya tak berani nak kata putusnya mesti terlepas. Tapi ada, kita pernah terdengar dalam hadisnya tu, terlepas daripada azabnya kubur Allah Ta'ala. Mungkin ke hari Jumaat itu saja terlepasnya, ataupun hari Senin berjalan terus, sebab dia terus berjalan. Azab seksa ni terus berjalan. Kecuali hari cuti semesta dia Ramadan, dia tak adalah ditangguhkan. Itu dah memang cuti semesta lah. Ramadan tak dia memang tak dia azab bagi orang Islam lah, orang beriman. Okey, cuti semesta. Kalau dapat okay.
Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama dengan waktu dia pun sampai. Okey. Sekarang fardu kifayah dengan fardu ain. Mana dulu? Macam tu. Fardu ain dulu. Jadi sembahyang fardu tu fardu ain. Sembahyang jenazah tu fardu kifayah. Kemudian tu nanti kalau kita sembahyangkan dia dulu, dia kena menunggu. Hilang jadi terlepas tuntutan, tertinggal tuntutan segera. Bila sebelum sembahyang zuhur kita sembahyangkan dia dulu kan. Mayat tu baring tunggu, kita sembahyang zuhur, tunggu. Jadi kalau lepas zuhur, siap terus kita terus angkat. Jadi dia dari segi cepatnya lah. Pengurusannya mana? Hari kalau sebelum zuhur kita sembahyangkan dia dulu, kita akan tangguhkan dia. Tunggu kita sembahyang zuhur, sembahyang lepas dia contohnya. Tapi kalau kita tunggu dulu tak apa, kerana sama dengan waktu, kita selesaikan fardu ain dulu. Maka hari ni lepas sembahyang kita baru buat dia. Tapi kalau ada juga pendapat ni takut salah akan jawab kan, mudah-mudahan lah. Kalau ada boleh dibagi-bagi sampai, boleh dibagi masa yang kumpulan ni kau uruskan jenazah, yang kumpulan ni sembahyang berjemaah. Yang boleh menguruskan tu dia jalan dulu kerana nak cepatnya begitu. Setelah selesai. Tapi jangan dikebumikan di waktu-waktu haram ya. Waktu matahari tegak di langit, waktu apa lagi? Waktu zawal, waktu tegak tu jangan. Itu waktu haram, jangan dikebumikan. Sama dengan waktu sembahyang, jangan diurus sembahyang, jangan urus kubim, jangan. Dan waktu maghrib, turunnya matahari pun jangan. Daripada dikebumikan masuknya waktu maghrib adalah lagi afdal dikebumikan lepas sembahyang maghrib. Lagi afdal walaupun dia malam tak apa. Jangan dikebumikan masuk waktu maghrib tu. Masa itu dikebumikan itu waktu-waktu haram sembahyang, maka waktu-waktu haram juga melakukan perkara-perkara menguruskan mayat. Tak apalah, akan dialihkan. Di situ tak apa kerana bila kita langgar jatuhnya haram. Kita ambil yang dibolehkan. Lagi bagus tanam waktu malam tak apa. Isteri Nabi pun ada dikebumikan waktu malam. Khususnya Sayyidatina Khadijah. Kalau Zuhur masuk ke 1 kan. Jenazah atau 12.30. Dia nak sembahyang jenazah. Itu dah dalam bumi masa tu tanpa sekat. Kita sembahyang waktu lambat. Nak tunggu mayat tu ataupun nak dengan jenazah. Dia kalau dah siap je, ada masa panjang, senggang masa panjang tu setengah jam nanti kita langgar waktu nak mengubumikan dia. Kalau masa yang kita rasa ini uruskan dia tertinggal waktu, maka tapi waktu zuhur ni tuan-tuan, yang pentingnya lah jangan nanti kita pergi bawa setengah jam lagi zuhur, bawa sana betul-betul tengah matahari tengah tegak tu jangan. Jadi kita tangguh. Kalau dah bawa ke sana kebumikannya jangan tinggal. Maknanya sembahyang tu tadi boleh ditangguh, kebumikan tu cepat bila dah siap dah datang. Cakap terbalik cakap. Tapi bila dia dah siap, dekat masjid tu jadi pengurusannya orang masjid memang kena tunggulah tu. Bila kita semua sembahyangkan dan kita pergi semua dah siapa pula dengan zuhur. Tapi kita khawatir ada pendapat yang kata zuhur tu panjang, uruskan dia dulu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Saya jawab ni bukan makin mencerahkan ni kan. Ya betul. Betul. Itulah saya kata tadi tu. Jadi kalau hari ni bila waktunya tu ada masa lagi kan. Contohnya 12.30 je bagi contoh 12.30. 12.30 tu tadi sampainya sana waktu tengah hari tegak ke baik jangan baik tangguhkan dulu. Tapi kalau kita boleh bawa sebelumnya masuk waktu zuhur, kita selesaikan dia dulu. Tak apa tadi masalah sembahyang tu insya-Allah lah. Kita sampai saya kata tadi boleh dibagi-bagikan. Nak cepat kan? Nak cepat kita boleh bagi-bagikan. Okey, sini jemaah separuh, kita sembahyang jemaah, separuh lagi uruskan jenazah. Begitu sekali lah kerana kalau nak cepatnya macam itu. Pun dah sebut tadi. Tak, kalau dengan itu jangan disembahyangkan dulu. Kalau begitu jangan disembahyangkan dulu. Tadi kalau dia dah sampai tadi tu. Oh, jangan. Oh, yang ini masalah ni. Kalau masalah ini dia dah sampai, jangan bila dah waktu dah dekat, jangan sembahyang. Sebab apa? Bila sembahyangkan dulu akan jadi uruskan dia dulu nanti. Jangan dah disembahyangkan ditaruh lagi ditunggu lama jangan. Kalau boleh sebolehnya lah, sebolehnya. Sembahyang tu jalan terus cari. Jadi sebab itu sembahyang fardunya dicepatkan.
Sembahyang sunatnya dikendiankan. Kemudian tunaikan hak untuk sembahyang itu dikebumikan cepat. Sembahyang dicepatkan. Dan tak ada lagi wirid doa panjang, kita ada sembahyang mayat kat boleh disegerakannya. Dah kebumikan nanti nak tahlil lah. Saya pun tak berani nak kata lah. Macam mana? Ya, buat sembahyang fardu dulu. Bila lah sembahyang fardu, jangan siapa nak sembahyang sunat, yang tak nak sembahyang jenazah tak apa, dia sembahyang sunat. Bagi kita yang nak buat ni, teruskan dia selesaikan. Fardu kifayah itu selesaikan. Kemudian jangan ditangguhkan, terus dia jalan. Maknanya semua tu disegerakan, semua disegerakan. Saya harap besok saya macam gitulah. Semua disegerakan. Besok saya harap saya dah ditanam, besok dah dikebumikan. Saya harap kebumi saya tu, tanah kubur saya berharap hanya batu-bata je. Satu batu-bata je. Bukan batu blok. Satu batu-bata je. Batu-bata tu untuk buat apa? Untuk supaya tanah jangan pergi, cukuplah. Dah cukuplah tu. Lepas tu taburlah batu-batu laut, batu-batu putih supaya dia sejuk. Memang tu ada disebut dalam kitab. Lepas tu tanamlah tumbuhan yang daunnya banyak supaya dia selalu berzikir, bertahlil, bertahmid untuk kita. Cukuplah saya. Supaya tanah jangan pergi dah lah. Dan sunat ditinggikan. Nanti kita cerita tentang kubur akan datang. Jadi macam itu je. Yang bagi saya lah, saya berpegang bila mayat dah ada dan dekat dengan waktu, kita sembahyang waktu segera. Dan kita tunaikan hak mayat segera. Sembahyang ba'diyah, kita kendian tak apa. Sebab sembahyang ba'diyah tak buat tak apa, tapi kebumikan tu masih diuruskan. Dan tadi kalau kita nak berbagi-bagi, nak cepat juga, kita bagi-bagi. Waktu asar ni tak ada ni kat masjid ni. Tak ada yang sembahyang berjemaah ni. Okey, 2 orang berjemaah, 5 orang atau jenazah. Kalau nak cepat juga, berbagi-bagi. Kalau tak, kita sama-sama ramai-ramai raikan. Raikan pembagiannya, masya-Allah. Okey, selesai. Okey. Sah salat jenazah. Mana pergi? Belum lagi udah hilang suara. Okey. Sah dia kata sah dan terlepas fardu kifayah jika yang solatkan mayat itu hanya seorang sahaja. Jika yang solatkan mayat itu hanya seorang sahaja kerana tidak disyaratkan didirikan solat jenazah berjamaah. Mempunyai bilangan tertentu, dia tak disyaratkan mesti berjamaah, tak disyaratkan mesti tertentu. Seorang pun dah cukup terlepas kewajipan fardu kifayah. Okey, cumanya bila kita kembali kepada hadis yang lalu, kenapa tak disolatkan dengan 3 saf? Kenapa tak disolatkan dengan 40 orang? Kenapa tak disolatkan dengan 100 orang? Contohnya, itu kalau ikut bilangan. Tetapi sebenarnya solat mayat cukuplah. Seorang tak semestinya berjamaah. Seorang tak semestinya ramai. Okey. Ada tak? Mungkin ini solat saya tadi dah solat kat hospital. Nanti kat masjid ada solat, saya solat lagi. Singgah rumah, solat lagi. Atas kubur, solat lagi. Macam mana? Syed tak ada tanya. Okey. Bagi kita, dituntut seorang sekali saja. Solat jenazah, seorang sekali saja. Di hospital dah buat kita. Di masjid, kenapa buat? Orang lain yang belum buat. Nanti sampai rumah, kenapa buat? Orang yang belum buat. Yang dah buat cukup sekali saja. Cukup dah solat jenazah tu, tidak ada ulangan. Namun, ada juga ulama kata, boleh diulang untuk kita. Saya tadi sembahyang, saya ulang lagi. Tak dituntut pun. Dituntut bagi setiap kita ni, sekali saja. Kali kedua nanti orang yang belum. Kali ketiga nanti orang yang belum. Dia sembahyang kelima kali tak apa, tapi orang yang belum. Tak apa. Dia sembahyang kelima kali pun tak apa. Atas rumah sekali, nanti bawah turun lagi sekali lagi. Tadi bawah tak muat kan? Tadi tak ramai. Bila yang datang ni ramai bawah yang nak maka 2 kali. Nanti tiba dekat kubur ada padang. Tadi kat rumah, kat halaman rumah tak muat. Lagi sekali. Tak. Orang yang belum. Kalau anak-anak yang koma. Okey. Masa ikut sekali boleh. Dia tak dituntut lah, tak pun. Dia dah sebut tadi. Yang kat masjid nanti orang yang belum. Nanti dekat mana lagi? Dekat dewan contohlah, singgah lagi. Orang yang belum macam tu. Diulang-ulang sembahyang, bukan diulang-ulang kali bagi seseorang. Macam tu. Masuk imam. Masuklah imam. Tapi kalau dia ulang boleh tak? Boleh, tapi tak dituntut bagi dia. Sebab ada masalah i'adah. Apa i'adah? Masalah mengulang sembahyang. Haji? Silakan. Boleh jawab tadi.
Allahumma salli ala Muhammad. Dalam 3 saf ni tak kira berapa ramai dia kata. Tak kira berapa ramai. Kan? Tak kira, yang penting kalau contohnya ada 30. Masjid besar, masjid ni satu saf kalau 30 ni contoh. Ni 50 ni satu saf ni. Boleh tak 50 orang dalam kita dalam solat jenazah satu saf je? Afdal 50 orang bagi 3. Jadikan 3 saf. Ni kita ada 300 masjid ni, kalau 5 baris 300 ni. Kan? Jadi 300 kita jadikan 3 saf. Okay. Andai kata dah pernah saf pertama, saf ketiga, ada lagi saf yang keempat. Pendekkan jadikan 5, jangan 4 saf. Begitulah dia ambil yang ganjil-ganjil. Macam begitulah. Mengurus memandi kan. Memandi jangan 3. 5. Memandi jangan 5. 7. Macam tu. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dah ditalaqinkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, tenteram. Dah bacakan pun dah. Dah panggil, dah masuklah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kata Allah, mari balik. Mari sini, kata Allah. Kita dah datang, kata Allah apa? Fadkhuli, masuk. Fadkhuli, kata Allah, masuk. Masuk mana? Fi ibadi, dalam kumpulan hamba yang dah terpilih. Allah panggil kita, wadkhuli jannati, masuk dalam surga. Jadi bila ditanya tadi, kalau kita dah lepas ditalkinkan, boleh tak sembahyang? Selagi mayat belum hancur, orang yang belum sembahyangkan, dia boleh sembahyang. Selagi belum hancur. Tuan-tuan, saya berharap sangat besok saya diraju oleh Allah. Apa rayunya? Farudin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah, wahai jiwa tenang, jiwa tenteram, kembali sini. Allah kata balik sini. Irji'i ke mana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan diredai. Tuan-tuan, saya suka sangat sebut tuan-tuan ni orang yang Allah redha dan redha nanti. Sebab apa? Kita duduk di majlis-majlis yang penuh ridha Allah. Kemudian tuan, bila kita dah jumpa Allah, Allah rayu kita apa? Irji'i itu kembali. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kata. Lepas tu kata Allah apa? Masuk. Fadkhuli, masuk sini, masuk. Masuk ke mana? Fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Di golongan hamba yang Allah dah pilih, masuk kumpul dengan hamba-hamba yang terpilih. Kemudian tu tawaran Allah Ta'ala apa dia? Wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku, masuklah. Tuan-tuan, agaknya macam mana nikmat kalau kita dipilih oleh Allah, dirayu. Sini. Allah manjanya Allah dengan kita tak? Kenapa tuan-tuan? Kerana hari ini kalau kita bermanja-manja dengan Allah, ini tempat kita bermanja dengan Allah. Esok Allah bermanja-manja dengan kita. Ada lagi amalan lain yang menyebabkan Allah bermanja dengan kita. Ini salah satu hari ni kita bermanja-manja di rumah Allah. Ya Allah, esok Allah panggil kita manja tak? Lebih manja lagi mak panggil kita, lebih lembut lagi. Mari sini nak apa mak? Dah masuk. Nak apa mak ni? Makan ni sedap-sedap, makan sedap-sedap ni. Ni abang-abang dah duduk ni, sinilah. Kita diberi bebas dengan mak, satu hari keluar lupa nak balik, mak panggil balik. Tuan-tuan, Allah bagi kita bebas hari ni, kita cari keperluan untuk Allah, besok Allah panggil kita lupa, dia panggil kita dirayu, ya Allah. Macam mana rayuan Allah, subhanallah. Jadi kalau nak disembayangkan, pastikan mayat itu belum hancur. 3 hari belum hancur lah, mungkin hari ke-7 tu dah tak payah lah. Bagi yang belum, yang dah jangan. Yang dah tak ditutup lagi. Jadi kalau tanya, sudah ditalkinkan, boleh sembayangkan. Dan kalau kita nak sembayangkan, mungkin yang lepas ada yang tanya kan, mayat yang mungkin dalam hutan, kalau belum pasti kematiannya, belum ada keputusan, belum lagi buat untuk disembayangkan. Yang tenggelam dalam air, dan belum lagi keputusan, belum jumpa. Pasti kita ni kena qasad, yang nak disembayangkan tu, yang nak disembayangkan kan, dia telah cukup dikafan. Telah dikafankan. Dan kita rasa, kalau saudara kita meninggal, contohnya contohnya di Kuala Lumpur, kita tak boleh pergi. Kita nak sembahyang jenazah, dia sembahyang gaib kan. Kita kena cari maklumat lah yang dia telah dikafankan. Jadi kita boleh sembahyangkan. Yang lepas pun saya dah sebut, rumah sebelah meninggal, habis kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tak dapat nak sebelah. Jadi kita kena tahu sebelah dah disiapkan belum, dah dikafan, dah kafan kan, kita sembahyang di rumah.
Walaupun rumah kita itu berada di arah kiblat dengan si mati. Si mati rumahnya sana. Rumah kita kat depan. Jadi kita boleh sembahyang. Syarat dia dah dikafankan. Tahu. Okey, wallahu a'lam. Tak nampak ni tu. Okey, fardu kifayah. Fardu kifayah ni tak akan terlepas kalau perempuan yang sembahyangkan, sedangkan ada lelaki. Ingat ada lelaki, perempuan yang nak sembahyangkan tak terangkat. Tak terangkat fardu kifayah. Dia mesti kena lelaki yang sembahyangkan. Kalau lelaki tu dia dungu, bahasa kasar tak dungu. Tak dia bahasa kitab lah tu. Dia ni tak tak elok lah, tak tahu. Ada tapi memang dia tak tahu, memang dia tak tahu tentang sembahyang jenazah. Maka di ketika itu perempuan yang sembahyang, dia tak boleh buat apa lagi. Okey, ini masalah ni. Makmum masbuk dah lepas. Mana lagi tadi kita balik yang ketiganya. Yang ketiganya iaitu 4 takbir dan sunat angkat 2 tangan padanya seperti yang diangkat pada takbiratul ihram dalam sembahyang. Angkat tangan tu sunat, dan yang wajibnya ialah kata yang bacanya tu. Pun ada kata ini pendapat yang kita tak bagi Syafi'i ni baca 4 baca. Ada pendapat yang lain kata cukup dengan takbir je. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia tak baca pun. Sebab nanti kita jumpa dalam kitab kita ni, Fatihah boleh dibaca dalam takbir kedua. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Fatihahnya mana? Fatihahnya boleh baca di yang kedua. Begitu sekali. Jadi tak ikut dia sebab dia tak ada tertib dia. Tapi bagi kita, bagi Syafi'i tak, Fatihah pertama, lepas takbir pertama. Nanti kita lihat muka surat sebelah, nanti kita jumpa. Sempat ni. 4 takbir dan sunat diangkat 2 tangan. Kalau ada orang tak angkat tangan tak apa, dia tahulah tu hukumnya sunat. Seperti yang diangkat pada takbiratul ihram. Cara angkat tangan bagaimana? Cara angkat tangan 4 kali sama-sama bermulanya macam mana tadi. Kalau perempuan dia nak sembahyang jenazah, takbir pertama dia angkat macam ini. Nanti yang kedua pun macam gini, yang ketiga pun begini, yang keempat pun begini. Kalau lelaki yang pertama macam gini, yang kedua macam gini, yang ketiga macam ni, yang keempat macam gini lah. Ni ukuran kita lelaki. Saya pernah sebut, ni ukuran kita ni. Ni. Ni lebih kurang lah. Ni ukuran kita lelaki. Ni ukuran perempuan. Ni ukuran perempuan. Takbir ni ukuran perempuan. Gitulah. Itu yang dianjurkan. Perempuan dah tu dirapatkan. Ni gini lah. Jadi takbir gini. Jadi bagi kita, ni ukuran kita. Ini ukuran kita. Maka takbir kita 4 tempat begitu. Jangan takbir pertama gini. Nanti takbir 2 kat sini. Takbir ketiga kat pusat. Takbir keempat kat bawah. Dah. Tak nak tangan tu. Alah sunat tak apa, kita kata ni sunat ustaz, mana-mana aku nak angkat. Tak, kalau boleh bermulanya takbir di mana, ambil hari ni tangan kita di tempat kedudukan asal, nanti takbir kedua macam gitu juga. Dan jika melebih ia daripada 4 takbir, ada pula ni kenapa sampai 5 takbir ni, kau ni sembahyang mayat ni, macam 5, 6 lagi pula. Mungkin kita tengok tak apa, kita balik pada kitab. Dan jika lebih ia daripada 4 takbir, jika dengan sengaja sekalipun, maka tiada batal sembahyangnya. Dia suka dia lupa ingatkan sembahyang raya 7 takbir. Allah. Sembahyang raya rupanya sembahyang jenazah. Adakah batal sembahyang itu? Tak batal 7 takbir. Okey, lebih-lebih. Tiada batal sembahyang selama tiada iktikad ia akan batalnya. Tapi kalau dia kata ni takbir kelima, ini masuk takbir kelima ni. Lepas Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Contoh kan? Dia pun takbir lagi sekali. Kan lebih tu. Patutnya lepas tu terus bagi salam kan? Dia pun takbir sekali lagi. Allah. Bila dia takbir, dia mentakdirkan yang takbir dia ni batal. Maka sembahyang dia batal. Dia berapa takbir niatnya? 4 takbirat kan. Tapi dalam lepas doa tu ada 1 takbir, dia bagi sambung yang tu, dia takbir sekali lagi. Tapi kalau dia takbir itu, dia tak kasatkan yang sembahyang jenazah dia batal, maka tak batal. Okey, sengaja tu. Tapi kalau sengaja dia kata batal ni. Orang kata batal, kita kata tak batal.
saya tetap berpegang, tak batal macam itu. Maka tak batal lah bagi dia. Tapi cukuplah dengan 4 takbir itu. Memang kadang-kadang ada terlajak. Kadang saya pun kita nak berkira-kira juga tu, jari ni jagalah terlajak tu kan. Ataupun tukar 51 ni. Mana satu susunan dia. Okay. InsyaAllah dan habis sedikit lagi. Bismillah. Mana. Ngending gane. Sembahyang sama. Akan batal dengan dia, okey. Dan tiada hilang. Baca sekali lah senang. Dan jika melebih ia daripada 4 takbir, jika dengan sengaja sekalipun, maka tiada batal sembahyangnya. Selama-lama tiada i'tiqad ia akan batalnya dengan dia. Dan tiada membawa kepada berturut-turut anggota anggota 2 tangan. Maknanya apa? Dia angkat 1, maknanya dah 2. Dia taruh lagi, jadi nanti angkat lagi, maknanya tidak berturut-turut. Kerana 2 tangan ya, tuan-tuan dalam sembahyang pun sama. Kalau dalam sembahyang angkat 2 tangan tu, kita pulangkan tu 4. Angkat tu, kita pulangkan 4. Ni beritahu je. Dalam sembahyang wajib. Ada satu tempat yang kadang-kadang terlalai kita ni, insyaAllah tak. Ada, saya pun nampak juga sebagian orang ada dia terlupa mungkin. Pada rakaat pertama, dia naik rakaat kedua, dia angkat tangan. Sedangkan tempat tu bukan dituntut. Tapi kalau rakaat kedua, naik rakaat ketiga tu dituntut. Itu sah. Kerana lepas tahiyat awal. Itu tak apa. Tapi pada rakaat pertama, naik rakaat kedua, dia angkat tangan. Sebagian ulama kata batal. Kerana apa? Bila dia naik, 2 pergerakan, dia pulang lagi 2 jadi 4. Ini saya pegang. Guru kita. Ustaz Nawawi Harun sebut ni, saya sebut nama dekat live ni. Farid Arab masih belajar di Bandar Tenggara, Kota Tinggi. Apa dia sebut? Kalau kita rakaat kedua, nak naik rakaat kedua tu, kita pun angkat tangan. Allah, pulang, itu 4. Mana sembahyang dia batal. Kalau dia sengaja, dia tahu hukumnya haram perbuatan dia, sembahyang dia batal. Kalau tak tahu, sampai bila nak tahu? Saya nak jawab. Okey. Rukun yang keempatnya membaca Fatihah, dan afdalnya dibacakan dia kemudian daripada takbiratul ihram. Tengok tu ayatnya. Okey, yang keempat. Dan rukun yang keempatnya membaca Fatihah. Baca Fatihah nak kat mana? Di mana-mana. Afdalnya dalam bacaan kemudian daripada takbir yang pertama. Nak baca takbir kedua boleh tak? Kalau ikut boleh, tapi kita tak, kita pegang di takbir pertama. Ini kitab ni tak salah, tak menyalah pun. Musannif ni betul ni. Rujuk kitab, nanti tuan balik rujuk kitab Misbahud Dujah. Dekat situ pun sama. Kitab Misbahud Dujah ya, Syarah Safinatun Najah. Boleh cari kitab tu. Kitab Misbahud Dujah, Syarah Safinatun Najah. Dekat situ dia pun sebut, bukan Fatihah ini mesti di tempat takbir pertama, tak. Dia boleh di takbir kedua, boleh, tak masalah. Dan harus dibacakan dia pada takbir yang kedua. Tu. Dan juga harus dibacakan pada takbir yang ketiga. Dan harus dibacakan pada takbir yang keempat. Muka sebelah, itu dah habis dah. Dan tiada wajib tertib antaranya dan antara zikir yang pada segala takbir. Mana tak ada tertib ya, melainkan pada salam. Jangan pertama. Tak pertama. Allah dalam hati saja aku sembahyang atas mayat ini, Allahu assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak boleh. Yang itu mesti di sana ujung. Yang lain tu tertib. Okey. Fatihah nak letak dulu ke, letak kedua ke, ketiga ke, selawat kedua ke, tak. Salam mesti lepas takbir keempat. Jangan lepas takbir pertama bagi salam dulu. Lepas tu nak buat apa? Nak tutup dengan apa? Sembahyang kena tutup dengan lafaz salam. Rukun yang kelima, insya-Allah esok kita sambung terus pada bermula sekurang-kurang tanam. Boleh ya? Insya-Allah. Okey, sekali lagi tadi ada edaran tabung tu, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Untuk sedekah niatkan mak bapak lah. Kita tak dapat tak apa. Mak bapak kita sian. Dah sediakan kita sampai kita ada sekarang kan. Niat untuk mak bapak pahala tu insya-Allah dapat ganjaran. Itu namanya sedekatun jariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar.